ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا أرحم الراحمين. Sidang jamaah, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin, muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa hari lagi kita akan memasuki satu bulan yang penuh barakah, bulan yang diwajibkan kita berpuasa di dalamnya, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Artinya dalam masa yang sama kita juga dalam 2-3 hari lagi akan meninggalkan bulan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan yang dilupai oleh orang. Itulah bulan Sya'ban yang berada di celah antara bulan Rajab dan juga Ramadan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada seorang ahli falsafah menyebut dalam kehidupan beragama ramai di kalangan manusia yang merasa pintar berbanding sangat sedikit di kalangan manusia yang pintar merasa. Dalam arti kata yang lain, merasa pintar sering menimbulkan kesombongan, bahasa belaka, malas mengambil berat hal-hal agama dan tidak rajin dalam melakukan ibadah. Adapun pintar merasa menimbulkan kebijakan, tawadhu' dan merendah diri, ingin mengambil tahu hal agama dan prihatin, juga menimbulkan kerajinan untuk kita melakukan ibadah dan amalan yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, ketika bulan Sya'ban berbetulan di zaman Rasulullah dulu, ada seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid bertanya ke Nabi Muhammad, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu min Sya'ban." فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي. Dari Usamah bin Zaid. Berkata Usamah bin Zaid, aku bertanya Rasulullah, aku tidak pernah melihat kamu ya Rasul begitu banyak berpuasa di dalam sesuatu bulan seperti mana banyaknya puasamu yang kamu lakukan di dalam bulan Sya'ban ini ya Rasul. Kenapa begini ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, bulan Sya'ban itu wahai Usamah, satu bulan yang dilupai oleh orang. Orang tak pandang pun bulan Sya'ban. Dan kedudukannya pula di celah antara bulan Rajab dan juga Ramadan. Kalau andai kamu bertanya mengapa aku banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban ini, Karena di dalam bulan ini, kata Rasul,
bulan yang diangkatkan amalan, lalu dipersembah kepada Allah Tuhan sekalian alam, maka aku suka seandainya ketika amalanku diangkat, aku sedang melaksanakan ibadah puasa. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni minta maaf sekiranya suara saya dia jadi serak, serak sedap benarnya. Jadi biasalah tukar cuaca, badan panas, ceramah pun banyak, tak berhenti-berhenti. Maka suara Tuhan ambil sikit nak pergi rehat. Rupanya saya tak berhenti pun, tak ada satu kuliah. Alhamdulillah malam ni eloklah banyak. Pagi kemarin dulu tengah kuliah subuh 10 minit ya suara Tuhan bagi. Lepas tu dia senyap loop, malu kat orang. Tak ada terus. Malam ni insya-Allah ada ni, kita pergi pelan-pelan lah. Faham kot nak boleh dengar lah. Alhamdulillah. Baik. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, malam ni dengan begitu padat dan ringkas, saya nak sebut tuan-tuan preparation, persiapan apa sepatutnya kita buat sebelum kita masuk Ramadan. Hanya 3 perkara saja saya nak sebut. Tak mau sebut banyak. Pasal apa? Kalau banyak, tuan-tuan bukan nak dengar ke semua. Jadi sikit sudah. Ikut kaedah orang Arab, dia kata ma qalla wa dalla khairun mimma kathra wa alha. Hak sikit tapi bermanfaat lagi bagus banding banyak tapi syak sendiri. Tak ada manfaat. Jadi 3 ya tuan-tuan saya nak terus pegang malam ni, masuk saya pesan kat diri saya. Kenapa begitu? Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan pernah dengar hadis ni, Nabi habaq kat kita tadi, Usamah bin Zaid ni dia heran. Dia tengok Nabi Muhammad Rasulullah banyak sungguh puasa bulan Syaban. Dan itulah belainnya kita dengan Nabi. Sebab hak Nabi habaq tu betul sungguh. Bulan Syaban ni bulan yang orang tak pandang kat dia. Bulan yang orang, contohnya gini, Nabi habaq dia duduk celah Rejab dengan Ramadan. Cuba perhati bulan Rejab. Bulan Rejab, bulan haram. Dalam bulan haram disunat puasa. Walaupun kita tak puasa tak mana pun. Tapi ikut sambutan dan perayaan, bulan Rejab sambut Isra Mi'raj. Saya tuan-tuan 15 Rejab tak dan lagi 27. Jemputan Isra Mi'raj mula dah. Sampailah 10, 12, 13 Syaban saya masih dijemput ceramah Al-Isra wal Mi'raj. Nampak tak? Walaupun kita sudah meniti seminggu, masuk minggu kedua bulan Syaban, orang tak nampak Syaban itu. Sedangkan dalam banyak hadis Nabi sebut tentang bulan Syaban itu antara bulan kana ahabbu syuhuri ilaihi ayyasuma Sya'ban thumma yasiluhu ila Ramadan. Nabi paling suka puasa bulan Sya'ban. Ada hadis menyatakan Nabi puasanya banyak sungguh sampai Nabi sambung dengan bulan Ramadan. Sebab itu untuk tuan-tuan nanti masuk Ramadan, qiyamnya itu iman wa ihtisab, perlu faham 3 perkara ini. Artinya dalam bulan Syaban ni kena clear. Pertama sekali, bulan Syaban ini yang Nabi sebut dalam hadis Usamah bin Zaid, bulan diangkat amalan. Maka kalau seandainya tuan-tuan memahami bulan angkat amalan ni 15 Syaban, pahaman itu kurang tepat. Sebab berdasarkan hadis tadi, mana-mana hari dan siang, malam ke siang ke, ada risiko amalan kita diangkat.
Pasal tu Nabi ni malu kita tuan-tuan kat Rasulullah. Nabi kata, aku sukalah amalanku kalau diangkat dibentang depan Tuhan, aku tengah puasa. Siapalah Rasulullah nak banding dengan kita? Dosanya tidak ada. Dosanya diampun setelah dan akan datang pun. Sepatutnya yang memikirkan hal itu ialah kita, tuan-tuan. Maka benar sungguh Nabi habaq bulan orang tak pandang. Maka kita nak letak balik di landasan supaya benar dan betul, ialah kita perlu memahami diri bulan Syaban itu kegunaannya apa yang menjadi mukaddimah kepada bulan Ramadan. Barulah kita boleh masuk dalam Ramadan itu penuh iman wa ihtisab. Kena clear dalam Syaban. Jadi contohlah kita ada beberapa hari lagi. Kita kata 2-3 hari lagi. Maka di situ dia ada hukum. Kalau kita tak prihatin, kita jarang puasa. Kita tak puasa pun Isnin Khamis. Kita tak puasa pun selang sehari atau tiap-tiap hari. Lah pakai lagi dak. Maka hukumnya lepas 15 itu haram. Setengah ulama kata makruh. 2 pendapat di situ. Jangan puasa dah. Kalau dah puasa sebelum, agama baru mengizinkan. Seolahnya kalau nak mudah faham bahasa Penang, kalau kita dah puasa sebelum, agama meraihkan, silakan. Cuma hari tengok anak bulan, hari lah tu tak boleh lah, haram. Nama dia hari Syak. Jadi hak tak puasa, macam kebanyakan kita ni, tiba-tiba 15 baru nak puasa, agama seolahnya kata nak pergi mudah faham lah. Hampa belum 15 pun tak gatai nak puasa. Lepas 15 ni baru tergedik-gedik, tak payah lah. Pergi ambil nasi, makan sudah. Seolahnya begitu. Hampa tunggu Ramadan dah. Jadi walaupun kita tak digalakkan, andai kita tak puasa, tuan-tuan, bulan Syaban masih lagi kekal 2-3 hari. Apa yang perlu kita buat? Bertaubat, insaf, kita sembahyang sunat, buat ibadat, baca Quran. Biar amalan kita andai diangkat, diiringi dengan ibadat. Itu perkara pertama. Jadi tuan-tuan, kalau kita perhati kepada sejarah, nama-nama bulan bukan diletak namanya oleh Rasulullah. Kok-koklah dah sebut kalender Islam. Tak ada riwayat kata sahabat letak nama Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir. Tabi'in pun tidak. Atba' tabi'in pun tidak. Yang meletak nama itu ratusan tahun sebelum lagi kelahiran Rasulullah sudah ada nama-nama Islam. Bulan. Jadinya, cuba kita perhatikan. Contoh. Bila Rasulullah dilahirkan, kita semua tahu bulan Rabiul Awal. Adakah kebetulan, sengaja atau dirancang? Awak dalam banyak-banyak bulan ni tuan-tuan, Nabi dizahirkan ke dunia bulan Rabiul Awal. Sengajakah kebetulan? Bagi pandangan saya tuan-tuan, hasil pembacaan saya, tidaklah perkara itu secara kebetulan, kecuali ianya dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saya kata dirancang? Kerana bulan Rabiul Awal ialah bulan musim bunga. Bila musim bunga, bunga baru keluar. Nampak? Dia ada 2 bulan musim bunga, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Tengah bunga nak keluar itulah Tuhan hantar mai seorang Nabi dan Rasul akhir zaman. Seolahnya keluarnya Nabi Muhammad ke dunia diiringi dengan kemunculan bunga yang sangat indah dan harum semerbak. Maka musim bunga 2 bulan. Bulan 3, bulan 4. Habis musim bunga, kemarau. Jamadil awal, Jamadil akhir. Kemuncak kemarau bulan Rejab. Bulan Rejab tu air simpanan pun kering habis.
Waktu tu sebahagian nama bulan tu ada, sebahagian lagi bukan ada pun. Tapi Arab ni duk percam. Habis satu bulan ni, mereka berselerak pergi merata tempat. Pasal apa? Cari ayam. Maka perbuatan selerak tu, pecah pitang ni, nama dia Syi'ab. Syi'ab itulah tuan-tuan, ambil daripada kalimah itu, timbullah nama Sya'ban. Maka Sya'ban ikut sejarah Arab, pecah pergi cari sumber air. Mai Islam, dia memberi makna dan nafas baru. Bukan lagi pecah pergi cari air. Ini hak saya kata ni, mai bulan Sya'ban tuan-tuan kita kena faham. Bulan hak tuan-tuan hadap nak mai lah. Hak ni hak lepas dah. Kita kena mencari pahala. Dengan berpecah kita mencari pahala. Dengan melakukan amalan yang soleh. Cari pahala. Puasa sunat. Mula dah bersedekah. Mula dah sikit-sikit buat itu dan ini. Berpecah mencari pahala. Itulah makna Sya'ban. Itu yang kita nak kena faham tu. Banyak kita tak apa nak pandang. Lepas ni kita ubah. Masa masih ada. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak? Dalam bulan Sya'ban ada 15. Nisfu Sya'ban tu orang panggil 15. Lailatun nisfi min Sya'ban. Pasal apa malam tu? Kelebihannya apa? Kalau ikut hadis, malam nisfu Sya'ban itu, innallaha la yattali'u lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi. Malam nisfu Sya'ban, kalau tengok dalam fatwa, kalau tengok dalam fatwa Darul Ifta' Mesir, kalau tengok dalam fatwa Mufti Mesir tahun 50-an, memang menyebut tentang kelebihan beribadat malam tu. Saya sebut dulu, fatwa Mesir menyatakan bahawasanya disunatkan kita perbanyakkan amalan malam nisfu Sya'ban tu. Hak lepas tu. Nampak? Kemudian fatwa Mufti Mesir tahun 40-an 50-an, Syekh Hasanin Makhluf, dia mencadangkan. Sebab itu kalau siapa katalah baca Yasin 3 kali ini amalan orang Melayu, silap. Fatwa ulama Mesir lama dah. Kalau nak baca, baca. Kalau tak baca, terus tak payah baca lah. Bukan menjadi apa pun. Kalau andai nak baca, niat kali pertama Yasin tu panjang umur dalam ibadat. Yang kedua, tolak bala. Yang ketiga, hidup jangan bergantung dengan orang. Tak apalah, hak tu hak lepas dah. Tapi tuan-tuan, hak saya nak sebut benda kedua ni daripada 3 benda tu, ialah hadis Nabi hak saya nak bacakan. Nabi pesan kepada kita, malam 15 Sya'ban tu, Allah menjenguk hamba dia nak ampunkan dosa percuma, free. Semua diampunkan dosa, kecuali 2 jenis makhluk. Pertama, illa li musyrikin, orang musyrik. Orang kafir ampun apa, mampu pi ya. Kan? Yang kedua ni lah tuan-tuan, ni hak kita. Au musyahin. Siapa orang musyahin? Musyahin orang yang pernah bergaduh, kelahi, bermusuh dengan orang tapi belum pernah meminta maaf. Orang lagu ni kata tuan-tuan, kita nak masuk dalam Ramadan, qiyam, iman, wahtisab, minta maaf, bukan orang itu. Maknanya agama ajak kita, kau nak masuk Ramadan, mesti minta maaf kesilapan dengan orang. Ni tak masuk Ramadan, dah 3 hari malam ni boleh WhatsApp. Aku minta maaf kat Haman, hari tu aku telajak, sekata hang berasa kat aku. Sampai 10 tahun hang tak cakap aku 10 tahun dulu. Kita hantar. Tiba-tiba dia kata aku maafkan. Dia selesai, kita selesai. Kalau dia senyap, kita selesai. Dia kita tak tahu. Kalau dia hantar mai, aku tak akan maafkan hang. Tak akan maafkan hang. Aku akan tuntut di akhirat depan Allah, Qadhi Rabbul Jalil.
Dia tak lepas, kita lepas. Sebab urusan dunia, tuan-tuan jangan cadang nak bawa ke akhirat. Pasal apa saya kata lagu tu? Ada orang begitu. Tak apa. Oh, punyalah ego. Esok saya jawab depan Tuhan. Dia ingat pada mahsyar mahkamah dunia. Tak payah. Baik itu malam nisfu Sya'ban itu sepatutnya itu yang kita kena kita prihatinkan. Maka berkira-kiralah tuan-tuan di 3 hari ini. Carilah kawan-kawan kita WhatsApp, hantar pi. WhatsApp sudah. Maklumlah ramai. Tembak pitang tu, tembak pitang ni. Sekadar sekemampuan kita. Kalau tak mampu, apa boleh buat? Barulah kita masuk qiyam Ramadan iman wa ihtisab sebenar-benarnya. Jangan semata-mata nak datang Ramadan ni sonok. Normal lah orang beriman. Tunggu-tunggu kedatangan Ramadan. Tapi rupanya dengan orang lain. Tak selesai dia. Dengan Tuhan tidak selesai. Dengan orang pun tak selesai. Lagu mana nak sambut Ramadan Al-Mubarak? Kita beza tuan-tuan. Negeri Arab pula beza antara negara-negara. Kalau di Mesir, orang Mesir, Arab Mesir sambut Ramadan sebulan. Lebih meriah pada sambut raya. Raya kan ada apa dia? Lah, dia sambut sungguh. Dia pasang lampu. Dia tulis di dinding. Mengalu-alukan kedatangan bulan Ramadan. Kalau orang Yaman tuan-tuan di Tarim, ini cerita sahabat saya tak nak sampai Tarim tu. Kalau bulan Ramadan dikatakan kebanyakan rumah cerah sampai ke subuh. Orang Tarim ni tuan-tuan, orang Yaman, dia antara manusia yang Rasulullah puji dalam dunia ni. Ibadat mereka kuat sungguh. Kalau sembahyang tarawih, kita berkira 8.20. Mereka sembahyang tarawih sampai rapat ke subuh. Rapat waktu subuh. Tiap-tiap rumah dengar baca Quran. Ya Allah, hebat sungguh orang Arab. Kuat mereka dalam beribadah. Itulah baru qiyam Ramadan iman wa ihtisab. Baik. Itu 2 perkara. Perkara yang ketiga tuan-tuan, yang ni sangat penting. Baik. Dalam Quran dalil Tuhan wajib puasa tuan-tuan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tak ada pun suruh puasa bulan Ramadan. Tengok makna dia. Wahai orang yang beriman kepada Allah, difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana difardu kepada umat terdahulu. Mudah-mudahan kamu mencapai takwa. Tu tuan-tuan puasa lagu mana? Bulan Ramadan ambil tak mana? Hak puasa wajib. Dalam Quran tak habaq pun. Jangan bimbang pula. Tak habaq dalam Quran, tapi disebut oleh Rasulullah. Dan ijma' ulama, puasa wajib tu bulan Ramadan. Itu tak ada pertikaian dah. Namun yang saya maksudkan, isu Ramadan ni tuan-tuan, walaupun dalam pendalilan wajib puasa Tuhan tak habaq pun bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan ni ada dalam ayat yang lain surah Baqarah. Satu-satunya nama bulan Tuhan sebut dalam Quran Ramadan. Jangan cari nama bulan lain Tuhan sebut. Dan yang canggihnya, bila masuk Ramadan ni tuan-tuan, sangat sinonim dengan Al-Quran. Pasal itu Tuhan kata, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan tu bulan turun Al-Quran. Sama ada kita baca atau tadarusu ataupun tadabburul Quran. Manusia dengan bulan Ramadan berkait dengan Quran ni ada 4 kumpulan. Ada orang membaca sahaja, ada orang sekali bertadarus, ada orang mentadabbur, tadabbur belajar makna Quran, dan ada orang yang paling ramai sekali tak ada apa. Baca dak, tadarus dak, apa dak, aku kira puasa saja. Okey dah tu.
Dia puasa. Tapi Quran sepatah haram apa kau tak pegang. Pegang benda. Dah lah sebelum tu 25 tahun tak pegang Quran. Mai Ramadan tak pegang juga. Tapi puasa tak dia? Puasa. Kira dia sudah. Janji dia puasa, dia sembahyang. Tapi bagi orang muttaqin, mukminin, sifatnya tidak begitu. Itu hanya orang Muslim, orang Islam. Namun ada beberapa persoalan. Kali ni tuan-tuan, saya nak cerita supaya tuan-tuan nanti bulan Ramadan mai ambil Quran baca, tuan-tuan ingatlah kisah saya nak sebut ni, poin-poin ni, baru rasa gah, Allahu Akbar. Quran yang ada kat kita ni bukan calang-calang kitab. Sedangkan tuan-tuan dalam dunia ni, mana-mana agama ada kitab kepercayaan. Termasuk mana-mana syariat. Nabi Ibrahim, sebahagian Nabi diberikan suhuf. Nabi Musa, syariat Nabi Musa, kitabnya Taurat. Nabi Daud, kitabnya Zabur. Nabi Isa, kitabnya Injil. Agama lain pun ada kitab. Contohnya agama Hindu, kitabnya ialah Veda. Agama Buddha, kitabnya Tripitaka. Itu ikut kepahaman dia lah. Kemudian agama Majusi, kitab dia Zen Avesta. Nah dengar. Agama Mau. Ada satu agama bukan Mau. Agama Taoism, kitabnya ialah Tao Te Ching. Semua ada kitab kepercayaan mereka. Maka termasuk syariat Muhammad, kitabnya ialah Al-Quranul Karim. Maka dalam dalil ni tuan-tuan, tengok. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayinatin minal huda wal furqan. Bila Tuhan habaq turun Quran? Bulan Ramadan. Umum ataupun khusus? Umum sifat Ramadan, kerana satu bulan ada lebih kurang 29, 30 hari. Namun ada satu ayat yang lebih khusus. Ayat dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Nampak? Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maknanya apa? Kalau ikut malam Lailatul Qadar itu 10 terakhir. 10 terakhir. Tidak semestinya malam ganjil. Sebab itu berdasarkan satu hadis Nabi, bukan Al-Quran tuan-tuan. Jangankan kata sekadar Al-Quran turun bulan Ramadan. Sebahagian besar kitab turun dalam bulan Ramadan. Suhuf Nabi Allah Ibrahim 1 Ramadan Tuhan turun. Taurat Nabi Musa 6 Ramadan. Injil Nabi Injil Nabi Isa 13 Ramadan. Wa unzilal furqan, dan diturunkan Al-Furqan ialah pada malam 24. Nampak? Itu lagi takhsis. Maka timbul persoalan, tuan-tuan akan confuse. Ustaz, yang kita duk sambut nuzul Quran 17 Ramadan tu hak mana pula Ustaz? Ada tak tuan-tuan perasan? Tahu kok jawapan ke tak tahu? Kira tak tahulah senang. Kalau tahu lagi saya tak mau cerita pula. Mungkin sebahagian tuan-tuan memahaminya, mungkin tidak memahami atau tak perasan. Orang pernah cerita dah, maklumlah kita orang lama ni. Maka malam ni saya nak clearkan. Dalam kalender kerajaan kita, 17 Ramadan itu dijadikan tarikh resmi cuti. Nuzul ni hak mana? Nuzul itu ialah nuzul yang bahagian kedua, bukan bahagian pertama. Bahagian pertama nanti kita terbalikkan, saya cerita hak kedua dulu. Turun 17 Ramadan itu ialah turun Ramadan juga. Ayat pertama, surah pertama dalam Gua Hira ke Nabi Muhammad. Itulah kali pertama turun. Maka turunnya itu nuzuluhu munajjaman hasbal waqai', turun sedikit demi sedikit
berdasarkan peristiwa. 5 ayat tu aja, tuan-tuan. Surah Al-Alaq ada berapa ayat? 19 ayat. Tapi hak turun dalam Gua Hira 5 ayat tu ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Hak itulah nuzul Quran. Hak kita duk sambut tu. Adapun hak Quran sebut tadi, peringkat pertama turun kepada dari Allah kepada Lauh Mahfuz. Daripada Lauh Mahfuz di sisi Allah diturunkan secara sebuah. Hak turun 17 Ramadan tu, hak tu sikit-sikit. Lama mana turun? 23 tahun. Yang turun, yang disebut dalam surah Al-Baqarah, yang disebut dalam surah Al-Qadar, yang disebut dalam hadis Nabi, hak tu turun sebuah tu, tuan-tuan, lagu tu seolahnya satu Quran yang lengkap. Maka turun dari sisi Allah min lauhil mahfuz ila sama'id dunya, langit dunia. Ada dinamakan Baitul Izzah, ada dinamakan Mawaqi'un Nujum. Kalau yang ketiga berdasarkan surah Al-Waqi'ah ayat 75, 76, 77, 78, 79. Siapa rajin baca? Fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Jadi tuan-tuan, kenapa tak turun langsung ke Nabi Muhammad? Sebab Tuhan kata, "Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kalau turun sebuah tersangat berat, tuan-tuan. Kemampuan manusia terhad. Kalaulah Tuhan kata, kami turunkan Quran ni, letak di atas gunung ganang bukit bukau, kamu akan melihat gunung yang hebat itu menjadi apa? Khasyi'an, khusyuk kerana takutkan Allah. Dan juga mutasaddi'. Mutasaddi' ni, hak tadi khusyuk tak apa lagi. Tapi kalau mutasaddi'an, dia jadi seolahnya kita terkejut. Terlalu terkejut, tak boleh terima. Min khasyatillah, kerana takutkan Allah. Sebab itu tuan-tuan tengok kaedah dalam Quran. Bila Allah sumpah, sebelum sumpah ada la. La ni asal makna bahasa dia tidak. Tapi cuba tengok dalam Quran terjemah. Bukan la tu makna tidak. Tapi ayat Quran ayat 76, tafsir ayat 75. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah itu tersangat dahsyat dan luar biasa. Di mana Quran disimpan? Di tempat peredaran bintang. Tuan-tuan, dijaga, dikawal oleh bilion jutaan para malaikat. Di situ disimpan. Tuan-tuan nak tahu tak tempat Mawaqi' Nujum ni terang mana, hebat terang mana? Mai saya nak cerita. Lepas tu, lepas pada ni, tuan-tuan nak ambil tu Quran, ada kat kita, pegang Quran, rasa dan ingat poin hak saya sebut. Jangan rasa lebih kurang dengan Quran. Kalau Quran turun kat bukit, bukit terkejut. Berat tuan-tuan kerana takut kerana Allah. Bayangkan. Baik. Begini. Lah kita duduk di bumi. Bumi, hak kita nampak lah. Bintang kita nampak. Bulan kita nampak. Matahari kita nampak. Tahu tak jarak matahari, apa nama bulan dengan bumi berapa jauh? 360,000 ke 400,000 kilometer. Lebuh raya utara selatan 850 kilometer. 850 kilometer. 850 km saja. Bukan ribu. Yang ni 360,000. Tu dengar elok. Matahari tuan-tuan, jarak dia dengan bumi 150 juta kilometer.
Matahari tu, gas dia sama dengan bintang hak tuan-tuan duk tengok tu. Kandungan gas dia. Namun matahari diarahkan oleh Tuhan untuk duduk dalam galaksi kita. Tujuannya nak bagi cerah bumi. Kalau tak ada matahari tuan-tuan, pakai malam sedia kita. Itu matahari. Jarak dia 150 juta kilometer. Baik. Kira-kira ni, nah, kalau 1-0 tuan-tuan sebut, ada orang sebut 10. Kalau 2-0, orang panggil apa? Ada 2-0. Atui, tak berani nak jawab. Saya nak tengok tuan-tuan boleh sebut sampai tang mana. Kalau ada 3-0, 1000. Kalau ada 4-0, 10,000. Kalau ada 5-0, 100,000. Kalau ada 6 juta. Kalau ada 7 bilion. Kalau ada 8, 9, 10, 11, 12 ada kosong, ada 12. Kosong ada 12. Agak-agak tuan-tuan boleh tak sebut? Bingung. Jangan kita orang biasa. Ahli astronomi mengatakan kalau kosong yang banyak, bingung, kami pun tak tahu nak sebut. Nak sebut ke mana? Bayangkan ada 20 kosong. Baik. Tadi saya sebut jarak bulan bintang, bulan bumi, matahari bumi. Bintang tu tuan-tuan, tak tuan-tuan dah tengok tu. Ahli astronomi kata, orang yang nak bilang bintang dalam satu galaksi. Galaksi ni duk kelompok kita ya. Dia ada bilion galaksi. Jangan tengok galaksi lain. Galaksi kita ni mana sistem cahaya suria kita. Ada matahari, bulan, bintang apa semua. Kalau tuan-tuan nak bilang bintang dalam galaksi kita, tak masuk jiran kita yang lain. Jiran kita, galaksi dia nama Andromeda. Nak sampai kat dia 10,000 tahun cahaya. Galaksi kita sahaja, kata ahli astronomi. Orang yang nak membilang bintang, dia hidup 3,000 tahun umur dia tanpa henti walau satu saat. Dia bilang bintang di langit belum selesai. 3,000. Gila, siapa nak hidup 3,000 tahun? Tapi nak habaq tuan-tuan, tak berhenti walaupun sedetik. Dia bilang bintang 1, 2, 3, 3,000 tahun usianya akan belum tamat dia membilang bintang. Sebab itu saya nak sebut ke tuan-tuan, tempat disimpan Al-Quran yang Allah sebut dalam Quran, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, menunjukkan gah dan hebatnya bagaimana Al-Quran itu disimpan. Jangan sekali-kali kita merendahkan Al-Quran, termasuk sebarang hukum yang ada di dalamnya. Lepas ni kita ambil Quran tuan-tuan, kena rasa gerun ni nak disimpan di tempat. Sedangkan kata ahli astronomi, bintang yang paling dekat dengan bumi, jarak dia. Jadi hak tadi saya sebut balik. Bila kosong ni nak sebut susah, maka ukuran di angkasa kiraannya ialah mengikut tahun cahaya. Tahun cahaya. Artinya kalau bulan dengan matahari dengan bumi 360,000 kilometer, 300,000 kilometer bersamaan 1 saat cahaya. Artinya dia 360,000, 1.3 lebih kurang saat. Maksudnya, kalau saya ada spotlight yang paling canggih, saya tekan switch menyala, sampai di bulan, orang yang duduk di bulan tu boleh tengok cahaya saja hanya 1.3 saat. Allah nak lama mana sangat, buka cek, nampak. Nampak? Ada kira-kira tahun cahaya. Matahari yang 150 juta kilometer tadi, cahaya saya buka di bumi, kalau andai ada orang di langit, di matahari, cahaya akan sampai belum 8 minit cahaya. Sedangkan bintang yang paling dekat, tuan-tuan dengar baik-baik, bintang paling dekat dengan bumi, jarak dia ialah 4.4 tahun cahaya. Tuan-tuan bayang duduk tak mana? Tuan-tuan bayang jauh dia 4.4 tahun, mana 4 tahun 4 bulan. Tahun cahaya.
Kalau satu bulan cahaya 790 bilion kilometer. Menggambarkan betapa dunia hanyalah sebutir habuk yang tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa perlu kita gilakan dunia? Itulah dia tuan-tuan, besar dan agungnya alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan betapa kerdilnya. Sebab itu Nabi sebut, Tuhan sebut, dunia ni kalau nak timbanglah janaha ba'udah, sebelah sayap lalat pun, belah sayap nyamuk pun tak tertimbang. Bagaimana manusia boleh gilakan dunia? Ni kita baca bab tasawuf, cerita dia lagu tu lah, kena tekan. Kalau sehari esok kita ceramah kepada para kontraktor, cerita lain pula. Saya cakap belakang bukan loyak buruk, pembohong, hipokrit dah. Hari Sabtu baru ni, hak suara hilang kes tu, saya bagi kursus tuan-tuan buat seminar. Seminar hak depan saya ni tuan-tuan bukan calang-calang, kontraktor hebat semua ni. Tapi saya boleh bercakap sebab saya ada autoriti. Master PhD saya in business. Malam ngajak kitab. Siang boleh ceramah. Sampai satu unit kementerian keuangan mai tengok seminar integriti dalam Islam di kalangan para peniaga Islam, entrepreneur, semua. Saya bagi khusus. Saya seorangnya sehari. Nasib baik dipakat. Kalau tidak ambil pukul 5, dia kata ni ada 2 slot ni ustaz. Tak boleh buat sampai petang. Lega saya. Tubuh zara habis orang ni. Pasal apa? Ni depan kita ni bukan calang-calang orang. Hak main tu. Hak datuk pun ada. Setiausaha politik, menteri pun ada main. Main resmi majlis. Mau saya tak kelang kabut hari tu. Kalau kita bercakap depan cara nak cari dunia. Cara cari dunia lah. Kalau baca bab tasawuf, ya ada hadis-hadisnya, ada kata-kata ulama'nya, maka poin-poinnya juga ke arah itu. Jadi tuan-tuan, kita hidup dalam dunia ni, tajuk kita jangan lari, kita sedang prepare untuk kita masuk dalam Ramadan. Untuk kita capai tahap qiyam Ramadan itu, iman wahtisab. Maka perlu ada 3 benda yang saya sebut tadi, saya ulang balik. Tuan-tuan, yang pertama, mesti clear dengan Sya'ban dulu. Yang kedua, mesti clear dosa dan maksiat, kesalahan kita dengan orang, clearkan. Dan yang ketiga, kita perlu faham bahawasanya bulan Ramadan itu bulan yang sangat sinonim dengan Al-Quran. Dan kita perlu faham bagaimana proses penurunan Al-Quran itu yang merupakan mukjizat yang terbesar. Rahsianya sangat banyak. Baik itu tuan-tuan, kalau kita lajak hundak ke belakang, kita ceramah hundak ke belakang ni. Tengok hundak, kalau hundak ke belakang jumpa bulan Rejab. Tuhan susun cuba tengok elok. Rejab balong bulan haram. Rejab tu. Kan? Rejab bulan haram, latih dah puasa. Sikit-sikit. Kalau ikut kaedah ni, separuh tak sampai. Yustahabbu, disunatkan dan digalakkan. Kemudian dalam Rejab ada peristiwa. Ni, dalam Sya'ban ada peristiwa. Peristiwa dalam bulan Sya'ban orang jarang sebut. Iaitu peristiwa ubah arah kiblat. Bulan Sya'ban. Daripada mana? Dari duk menghadap Baitul Maqdis tu, kerana orang Yahudi ramai tahun tu. Yahudi di Madinah ni dia seronok. Hampa tengok Muhammad duk menghadap tempat tok nek moyang kita. Nabi Muhammad gelisah tuan-tuan. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kami tengok muka hang Muhammad, muka kamu taqalluba wajhika fis sama. Duk kerja dongak ke langit kerana menunggu-nunggu wahyu untuk ubah buang arah kiblat. Jadi bulan Sya'ban. Sedangkan tuan-tuan Isra wal Mi'raj, Isra Mi'raj bulan Rejab. Isra Mi'raj ni kalau diizinkanlah boleh gono 5 minit 10 minit. Kalau tuan-tuan dengar orang ceramah Isra Mi'raj ni, ini tambahanlah daripada kita nak sambut Ramadan. Biasanya tuan-tuan kita akan dihidangkan dengan apa? Orang akan cerita apa yang Nabi lihat. Normal lah. Nabi tengok orang potong pokok, tumbuh tak padi, potong tumbuh. Nabi bau harum kubur masyitah.
Nabi diperlihatkan orang yang hentak kepalanya sehingga hancur dan sebagainya. Normal. Tapi kebanyakan kita terlupa perkara yang paling asas yang Tuhan sebut dalam dalil peristiwa Isra. Benda yang paling terah, dan perkara teras itu tuan-tuan sebenarnya isyarat kepada peristiwa akhir zaman yang sedang duk berlaku lah ni. Orang lupa. Tapi malah ni bukan nak Isra Mi'raj dah, supaya saya nak bagi bayang-bayang. Saya nak bagi gambaran kepada tuan-tuan dalam ayat subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ni tuan-tuan, itu ada isyarat ketuhanan, isyaratun ilahiyah tentang peristiwa akhir zaman yang sangat banyak. Itulah dia sifat Al-Quran. Dalam tu isyarat siap dah pasal apa Nabi singgah di Bait Laham sebelum Baitul Maqdis, menunjukkan Bait Laham ni tempat Nabi Isa dilahirkan, menunjukkan dunia nak akhir zaman ni mesti dengan turun Nabi Isa. Pasal apa singgah di Baitul Maqdis? Tengok direction dia daripada Mekah pergi ke Baitul Maqdis ni tuan-tuan, itu pun isyarat dah bahawasanya lagi kita menuju ke arah kiamat, Mekah Madinah semakin dilupai oleh orang. Urusan dunia lebih di Al-Aqsa tuan-tuan. Jangan main-main Masjid Aqsa. Bukan berarti orang melupa tak buat haji dan umrah, tidak. Segala urusan akan banyak tertumpu di Al-Aqsa. Sebab itu pergerakan dia sampai ke Al-Aqsa. Nampak tak tu Tuhan tunjuk lama dah. Itu yang saya maksudkan perkara yang paling terah sekali dalam Quran sebut. Sebab itu Tuk Yusuf Qaradawi kata pasal apa singgah di Al-Aqsa kerana 5 benda. Pertama, Masjid Al-Aqsa kiblat pertama orang Islam. Tengok. Sebelum ke Mekah dia dulu. Yang kedua, Al-Aqsa ialah tempat Nabi Isra. Yang ketiga, Al-Aqsa negeri permulaan jihad fi sabilillah. Tu saya kata. Perang ni tuan-tuan, dia akan merebak. Rusia masuk serang Ukraine tu bukan saja-saja tu Tuhan buat dah. Sama ada kitaran pusingan kali ini ataupun kitaran sekali lagi, itu Tuhan lah yang tahu, Allah lah yang tahu. Tapi kalau ikutlah, saya duduk perhati tengok, semua tu dah berlaku dalam skrip. Bila mana Nabi sebut kita akan pakat dengan orang Kristian, dengan tentera Rom, perang satu kuasa asing, nak main ikut mana benda-benda ni? Rupanya begitu. Tuhan cetuskan perang, dan ianya sangat berkaitan sejak jadi COVID-19 ni tuan-tuan, sebenarnya akan berlaku krisis makanan. Kan bila COVID, total lockdown, Nabi yang sebut dalam hadis semua. Cuma Nabi tak sebutlah krisis makanan. Nabi kata, yujzi'ul mu'minin kama yujzi'ul malaikata min at-tasbih wa tahlil. Nanti akhir zaman, memadai makanan orang beriman tu tasbih ya. Macam mana mencukupi makanan itu di kalangan para malaikat. Sebahagian makanan kita bukan lagi makanan biasa, menunjukkan zikrullah, menunjukkan apa? Krisis makanan. Ya, sekarang kita sedang menuju ke arahnya. Tambah dengan banjir dengan apa? Akhirnya tuan-tuan, perang Ukraine, Rusia, pakar ekonomi baru buka mulut, akan berlaku krisis rantaian, iaitulah kenaikan harga bijirin. Tak naik ke mana? Dia negara pertanian besar di dunia, Rusia dengan Ukraine tu. Perang juga membenarkan hadis Nabi yang saya sebut tadi, pakat dan tentera Rom. Jadi untuk dua peristiwa ni tuan-tuan, ceritanya kena sudut dan juga slot yang lain. Cuma saya memberi gambaran bahawasanya pergerakan dari Rejab sampai Syaban masuk dalam Ramadan tuan-tuan, ada benda-benda yang perlu kita settle. Jangan kita semata-mata seronok je. Maka berpandulah kita dengan hadis Nabi. Nabi sebut bulan Syaban, bulan yang dilupai oleh kebanyakan orang. Maka jangan kita menjadi orang yang termasuk dalam orang hak lalai dengan bulan Syaban. Maka 2-3 hari yang masih berbaki ni tuan-tuan, gunalah sepenuhnya Syaban yang ada. Settlekan apa yang patut. Ikhlaskan hati. Latih beribadah. Mudah-mudahan qiyam Ramadan kita nanti iman wa ihtisab, maka ganjarannya cukup besar di sisi Allah, diampunkan dosa ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, yang telah terdahulu dan yang akan datang. Itulah yang sepatutnya kita sambut Ramadan itu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian,
Rasanya cukuplah sekadar itu sebagai renungan untuk kita bersama. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ini ringkas tapi berfaedah untuk tuan-tuan semua dan untuk diri saya. Nah, boleh aku tuan-tuan noh. Ni jemaah noh. Insya-Allah. Jadi saya mohon ampun dan maaf atas kekurangan malam ni, suara yang kurang memberangsangkan. Dan kita doalah sebelum masuk Ramadan ni kita akan taubat istighfar. Sebab bila malam nisfu Syaban tu, hak orang tua ada sebut tukar buku baru tu kena fahamlah. Jangan dicomotkan sebelum masuk Ramadan. Jadi jaga betul-betul hati dan perasaan. Jadi entah kali ke berapa Ramadan kali ini Allah masih berikan kita lagi peluang, baik itu dabi doa Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban ballighna Ramadan. Pasal itulah tuan-tuan, maka nak ceritakan kelebihan Ramadan ni banyaklah. Nanti kemudian mungkin akan adalah ceramah-ceramah pentazkirah yang akan sebut tentang kelebihan Ramadan yang semua sedia kita maklum. Ramadan ni tuan-tuan, bulan yang sangat mulia di sisi Allah, dan dari sudut energi dan kuasa juga tak ada dalam bulan lain. Baik itu Quran kita turun bulan Ramadan, kemampuan otak manusia menerima. Amalan pun kelebihannya bulan Ramadan. Energi bacaan elektronik mega elektron volt pun dalam bulan Ramadan. Kelebihan dia banyak. Kita sedang menuju ke arahnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sallimna salim imanana salim tauhidana wa aqidatana wa ma'rifatana wa yassir lana ya Allah fi fahmil Quran wa ahadithin nabawiyyati syarifah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.